Okey, Huzani Work dah masuk. Sekejap saya invite dia. Okey, dah invite. Waalaikumsalam. LB pada tali tu berat ikan atau berat tarikan? LB tali tu. Itu adalah LB pada tali tu adalah kekuatan tali tu. Dia tak ada kena-mena dengan kekuatan ikan atau berat tarikan ikan. Bat, tengok suara, dengar suara. Okay, dengar. Clear. Apa khabar Bat? Sihat Bat? Alhamdulillah sihat je. Okey, mantap. Dah kurus sempat? Okay dah sikit. Ada sikit. Ya ke? Tambahlah berat, barulah geng. Bro, macam mana? Okay. Jadi makin bulat. Bro nampak happy je ni. Mana happy? Happy memang happy, tapi bulat ni bukan tanda happy. Ready, Bat? Ready insyaAllah. Betul? Tarik nafas, Bat. Okay. Clear. Tarik nafas. Okay, Sifu dah datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali dengan podcast Lastcast episod ke-7. Topik malam ni kita akan membincangkan berkenaan spinning low class BC high class. Betul ke? Okey. Untuk itu kita jemput tetamu malam ni daripada Huzairi Work, Muhammad Rizwan. Dia ni kawan lama saya, kawan perjuangan saya. Memang kita cukup lama kenal, cukup lama kita tahu isi hati masing-masing dan saya berbesar hati menjemput dia. Okey, terima kasih Bat sudi support podcast Lastcast. Terima kasih hadir Bat. Terima kasih Chen. Terima kasih jemput saya no. Saya sebenarnya segan. Segan apa, saya ni siapa lah sangat. Kalau tengok apa ni, tetamu-tetamu sebelum ni kan, memang level-level artis lah. Memang orang ramai lah. Bat pun tak kira tak kurangnya artis sebenarnya. Macam ni lah. Okey Bat, kita nak start Bat. Tapi sebelum kita berbincang pasal topik tu, saya biasanya akan kacau dulu pasal kehidupan Bat. Okey. Boleh insyaAllah. Macam mana seorang cikgu boleh terjebak dengan pembuatan barang pancing? Okey, menarik soalan tu. Okay. Sebenarnya macam ni, saya start Huzairi Works ni tahun 2017. Okey. Masa tu saya dah kenal Chan kan? Ya, betul. Okey, jadi sebelum tu saya dah join group Ultralight Fishing ni tahun rasanya 2014. Ya, betul. Di tahun 2015 tu kita start rapat lah, kita start kenal. Jadi itulah masa tu saya kat Johor lagi. Jadi masa duk mancing tu, orang kata apa, senang cerita macam ni lah. Saya buat Huzairi Work ni, saya nak support hobi mengai saya ni. Okey. Niat awal masa tu. Itu niat awal lah. Ya, saya nak support hobi mengai saya sebab ni lah, mungkin ramai yang tahu mengai ni dia perlukan ni lah, modal lah, duit lah senang cerita. Ya, betul. Dia mamahnya pun tak. Maksud dia macam ni lah, nak support lah, nak beli umpan, nak beli ni. Bukan nak kata gaji cikgu ni tak cukup, bukan macam tu. Semua kata apa, saya malas nak kacau gaji sangat lah. Ada banyak lagi lah komitmen lain. Okey, faham. Faham. Okey. Jadi selama Cikgu Bat start benda ni kan, selama Bat start benda bisnes sampingan ni lah. Okay. Apa halangan yang Cikgu Bat rasa paling kritikal? Okey. Masa saya start awal-awal dulu, saya rasa Chen pun dah tahu kot saya pernah tanya benda ni. Masalah yang pertama, orang tak perkenal kita. Okey. Maksud dia ni lah, nak naikkan nama brand tu, ramai orang kenal. Okey, itu satu. Yang kedua, nak cari material. Okey. Yang ketiga ni lah, masa tu yang saya ingat lah, Shopee apa ni tak berapa nak, tak boleh sebut lagi. Tak ramai orang lagi. Okey, tak boleh sebut tu. Tak maaf. S. Rumah merah, rumah oren. Rumah oren, sorry. Okey, tak apa Bat. Okey Bat, sebenarnya ramai yang follow Bat ni, ramai yang support Bat, ramai yang membeli produk Bat, ramai yang
pernah pakai barang Bud dan mungkin ada yang pertama kali tengok muka Bud secara live ni, okay? Cuma ramai yang tak tahu sebenarnya apa pekerjaan Bud, apa yang Bud buat dalam kehidupan selain bisnes mancing ni. Saya sebenarnya ni cikgu sekolah rendah. Okay. Memang cikgu sekolah rendah. Dah berapa lama berkhidmat? Dah nak masuk 15 tahun. 15 tahun. So mengajar subjek apa tu, Bud? Subjek matematik, RBT, okay, pendidikan jasmani. Oh, banyak juga tu. Ni kira pukul semua ni. Itulah saya punya major dengan minor. Okay. Okay, Bud. Terima kasih untuk introduction sebab apa Bud ni masih segan-segan lagi. Jadi saya nak pecahkan dia punya kekok tu. Tu yang saya tanya soalan-soalannya ni. Okay, Bud. Jom kita terjun ke dalam topik perbincangan kita. Spinning low class, BC high class. Betul ke pendapat Bud? Okey, topik tu memang kontroversi ya. Mesin BC ni ataupun ni lah orang kampung panggil mesin terbalik. Mesin terbalik. Ni mesin terbalik ni. Ni spinning. Okey, semua tahu lah ni, saja lah nak tunjuk. Okey. Tahu kan root support kan? Okey. Jadi, untuk nak bagi clear lah. Saya sebenarnya tak ada apa-apa isu dengan mesin reel BC. Okey. Saya sendiri pengguna BC. Adalah beberapa orang member dalam ni yang pernah pergi dengan saya, mereka pun tahu. Dan satu lagi faktor, mesin BC saya lagi banyak daripada reel spinning. Okey. Tapi untuk game ultralight dan khususnya stream fishing lah. Okey. Yang inilah yang saya tengah main sekarang ni. Pada saya lah pendapat peribadi. Dan saya harap benda ni tersinggung mana-mana pihak. Saya rasa reel spinning lebih praktikal daripada reel BC. Sebab dia kita akan bincang nanti. Okey. Betul ke pendapat setengah orang dia kata reel spinning ni low class, reel BC ni baru ada standard, itu kayangan, betul ke? Yang kata betul itu dia ikut pendapat masing-masing. Cuma saya nak kongsi ni lah, macam contohnya anak menakan saya, anak saudara lah. Kalau dia main rumah saya, dia tahu saya ni kaki mancing. Mereka panggil saya ni Pak Lang. Okay. Dia kata mereka punya ni lah, adik ipar saya, pak menakan pak mereka lah. Ayah mereka tu dah beli dah set mancing spinning kat mereka ni. Okay. Jadi mereka main rumah saya, mereka kata, Pak Lang, bagilah sebiji mesin terbalik. Okay. Mereka kata ni. Jadi saya duduk selidik lah, kawan-kawan pun semua kan, anak-anak kawan pun semua. Jadi mereka ni nampak mesin BC ni nampak style. Okay. Nampak siapa pakai BC ni memang terror lah. Casting. Nampak kuat lah. Okay. Ni untuk budak-budak lah ni. Yang saya share ni. Okay. Daripada yang saya nampak daripada budak-budak ni macam tu. Okay. Dia nampak. Padahal dia tak reti sangat pun pakai BC tu. Tapi dia nak. Dia rasa macam hebat lah. Dia rasa macam hebat. Dia rasa spinning ni, padahal dia pakai spinning tu okey je, tak ada masalah pun. Okay. Tapi dia impian dia tu lah, dia nak BC tu. Dia nak BC tu. Dia nampak style. Mungkin tak tahu lah, mungkin dia nampak dia tengok dalam YouTube dalam Facebook ke apa kan, dalam TikTok geng-geng caster ni ramai pakai BC. Mungkin dia punya pandangan dia macam tu lah. Jadi ni lebih kepada ikutan lah, kita kata, lebih kepada teracun, betul. Tapi masih tak menjawab soalan saya ni, Bud. Okay. Adakah spinning low class BC high class? Okey, susah nak jawab tu. Nak marah dengan BC. Saya akan tekan, Bud. Sebab apa? Ini topik perbincangan Bud pilih. Ini pendapat saya lah. Okey, pendapat saya.
Ya, saya nampak ramai anggap macam tu. Okey. Ramai anggap macam tu. Okey. Anggap macam tu. Tapi saya tak anggap macam tu. Okey. Sebab tu dia setia lagi guna spinning ni untuk ni lah, trade fishing ni. Okey. Tapi saya faham sebab apa kalau orang nak anggap macam BC tu bangsawan ke nampak pro. Bak ni lalang ni, sekarang tengah menjadi lalang ni. Bukanlah, saya nak buka ni. Kita slow. Jangan maju. Okey. Contoh saya nak lontarkan ni lah. Bukan isu pun, dia macam perkara lah. Macam selalu orang kalau buat kelas memancing, saya tak mau sebut kelas mancing mana, banyaklah dalam YouTube, dalam rumah merah, dalam rumah biru. Okay. Orang buat kelas nak belajar guna BC. Okey. Pernah tak jumpa orang buat kelas ajak guna spinning? Belum pernah jumpa. Pernah jumpa masa kita buat Akrala Anglers punya kelas, event je. Kan? Ya. Agak-agak kalau contohlah saya nak buat kelas belajar pakai spinning. Agak-agak orang gelak kat saya tak? Kau kata ni gila ke apa je ni? Spinning kot. Ya. Mungkin saya rasa memang akan kena gelak lah. Orang bercakap Allah benda senang kan? Ya. Spinning kan? Ya. Betul. Spinning. Apa yang susah sangat pakai spinning ni? Ya. Tapi yang kita akan share dalam live ni adalah benda yang spinning boleh buat sama dengan BC, dan apa yang spinning boleh buat BC tak boleh buat. Ya, betul. Kita simpan lagi. Kita simpan sikit lagi. Okey. Tapi masih tak menjawab soalan saya. Tak jawab lagi. Spinning low class, BC high class, betul ke? Tak betul. Okey, itu sahaja jawapan yang saya nak. Mantap. Dan sebenarnya kita nak jawapan tu ya. Sebab apa? Banyak ideologi, banyak pendapat mengatakan BC ni Maharaja Dewata Raya. Orang pakai BC ni hebat-hebat. Kita tak deny orang tu hebat. Betul. Kita tak deny. Tapi kita jangan merendahkan spinning ni. Sebab spinning adalah reel pertama yang wujud dalam dunia ni sebelum game-game lain. Betul. Jadi spinning ni adalah asas kita kata dalam mancing. Siapa-siapa yang mancing mesti akan cuba guna BC dulu. Spinning dulu, sorry. Jadi kita janganlah cakap spinning ni low class. Sebab kita ada kesesuaian dia. Betul tak betul, Bat? Betul. Jadi, Bat, saya teringat sekitar tahun 2010 lah. Bila BC jadi fenomena, tiba-tiba spinning dianggap sampah. Masa 2010 ke 2013 tu, memang ini ketara lah. Bapa kita dah start group Akrala Anglers tu, banyak terjadi isu-isu macam ni lah. Betul. Jadi, apa pendapat Bat bila orang mengatakan BC ni satu game yang di luar apalah, luar kotak punya game lah, tapi spinning ni sampah. Okey. Sekarang saya nak cerita sikit lah pasal BC. Okey nah? Okey. Kita switch macam tu lah. Okey. BC. Inilah BC, mesin terbalik ni. BC ni saya guna BC. Okey. Tapi tengok tempat. Okey. Pada saya rasa saya akan guna BC untuk game yang heavy. Okey. Bila game heavy ni maksud dia ni lah, dari segi apa orang panggil, dia punya line, dia punya rod, dia punya gewang, berat gewang. Okey. Dan size. Okey. Jadi saya rasa BC untuk game-game macam tu memang praktikal. Okey. Okey. Jadi kalau nak orang kata apa spinning ni macam tadi bro cakap, ada tempat dah. Okey. Kita ambil contoh ni lah, angler luar lah. Angler Jepun ke, angler bola-bola US ke apa kan. Kalau depa ni tukang mancing dengan boat. Okey.
set BC ada, tapi set spinning mesti ada satu, betul tak? Paling kurang ada satu. Ya, betul. Okey, depa panggil apa? Finesse. Ya. Okey, bila finesse tu kita tengok dia pakai gewang apa? Biasanya Kecil-kecil. macam Wacky Worm apa semua tu kan macam weightless lah, tak ada Ya, apa. weightless. Memang ringan. Kecil-kecil atau yang ringan. Okey. Dan saya bukan nak kata saya mungkin ada, tapi saya nampak kebanyakan dia depa akan pakai spinning juga untuk kata apa, untuk setup yang itulah tu, dan depa takkan pakai BC. Walaupun BC memang ada BC untuk paling ni lah, untuk finesse ni kan. Ya. Jarang lah nampak depa pakai tu. Ya, betul. Okey, jadi nak kata saya kesimpulan tu taklah kata apa, pemerhatian. Jadi macam saya nampak ni, depa pun malas nak susahkan diri. Jadi pakai spinning lebih senang untuk finesse. Ya. Apa relax lah. Ya. Tak payah nak apa? Nak cute sangat. Ya. Okay. Jadi saya boleh cakap macam ni lah, orang kita sebenarnya terpengaruh dengan Jepun ni, tapi dengan cara yang kurang tepat. Betul. Orang Jepun suka main light game ke atas guna BC. Dan bila game yang nak main finesse atau ultralight ni, dia akan guna spinning sebab dia rasa benda tu praktikal. Betul? Tapi kenapa dekat Malaysia orang menganggap pakai spinning ni kaki bottom? Okey. Betul lah, saya pernah kena orang tu. Share sikit Pak. Okey, saya pakai spinning ni, dia pun tanya, ni nak bottom kat mana ni? Bukan nak kata bottom tu kata apa, saya kira macam jadi topik lain pula, kata bottom tu low class, casting high class pula. Kita tak ada membincangkan bottom tu sebagai low class, kita bincangkan isu kita. Okay. Mungkin ni lah orang kata apa, biasanya geng-geng ni lah, geng bottom ni biasanya mereka akan pakai spinning. Jarang kalau jumpa geng bottom ni pakai BC, kecuali geng-geng yang main apa, yang main surfcast. Surfcast ada juga yang pakai BC. Ya, betul. Kami surfcast ni nak cari pari kan, memang nak buat long cast. Okey. Jadi saya rasa daripada mungkin pemerhatian. Jadi bila pemerhatian orang ni lah, masyarakat ni, geng pemancing ni, dia nampak biasanya tu lah pakai spinning bottom. Dan saya tak nafikan kata apa, rasa memang faktor kot. Memang wrist spinning ni lebih versatile. Maksud dia semua gaya pancingan boleh. Yang betul. Kita nak casting boleh, kita nak bottom boleh, kita nak layan loban tamuk boleh. Jadi kita cakap spinning ni kita boleh guna bottom, kita boleh casting, kita boleh guna apa benda. Betul lah, betul. Okey, tapi kenapa tiba-tiba kita ni dipulaukan, wujud pula geng kroni BC ni? Sebab kalau buat perhatian 2010 sampai 2013 kita ni sebenarnya banyak dipulaukan oleh geng-geng BC. Pasal apa? Dia orang terlalu memandang tinggi dengan kehebatan BC itu sampai menjatuhkan geng-geng spinning. Memulaukan geng-geng spinning. Okey. Pengalaman saya lah, alhamdulillah kawan-kawan saya tak ada awak panggil macam tu. Ini jaga hati kawan ke apa? Tak, memang betul. Kawan saya kat Johor, dekat Kedah, dekat Penang, alhamdulillah tak ada lah panggil macam tu. Tapi saya ada dengar lah kawan-kawan ni lah, mereka mengadu kat saya kan. Sabar lah, spinning pun okey ke kan. Saya bukan spinning. Okey. Tapi kalau saya jumpa orang macam tu, saya akan apa? Bidah balik lah. Saya akan bagi sedar tak? Saya tag balik BC. Okey, game BC jangan ambil hati ya. Saya kata, kalau saya pakai spinning, game BC kecam saya macam tu. Ni santai-santai lah, jangan ambil serius sangat. Okey. Macam kalau saya pakai spinning, BC tu main condemn saya kan, saya kata Allah, sekurang-kurangnya spinning ni kan tak payah nak jailbreak. Tak gewang ke apa, tak payah jailbreak baling tak gaduh nak timbang berat ke apa ke, nak jailbreak, nak setting tu setting ni tak payah.
Lepas tu pakai spinning ni tak gaduh nak tukar bearing ke, high speed bearing ke, ceramic bearing ke, nak buat longkas. Tak tahu marah dah MC. Tak payah nak pakai minyak yang ringan ke apa, tak payah nak upgrade. Tak payah benda-benda yang mengarut tu lah. Ya. Walaupun saya sendiri buat macam tu. Okey. Lepas tu tak payah nak tengok ada angin, orang kata apa, headwind kan? Ya. Headwind tak boleh baling ni. Satgi bird nest. Tunggu angin tak ada dulu baru kita nak boleh baling. Ya. Betul. Kalau pakai spinning, angin kiri kanan kan kita baling lah. Ya, betul. Tak payah nak fikir bird nest. Ya. Jadi macam tu lah cerita dia. Tambah satu lagi dalam ni lah, kalau masuk hutan kan. Biasa lah, kiri kanan atas bawah ni penuh. Pokok ranting apa semua kan. Kalau pakai BC ni, kalau salah tak tengok belakang ke apa, tersangkut dekat pokok tu, saya rasa mau 15 minit setengah jam buang bihun tu. Yang tu saya nampak lah. Okey. Penggunaan BC dengan spinning ni sebenarnya banyak jadi kontroversi awal 2010-an lah kan. Jadi especially dalam grup Ultralight Anglers. Bad dah sengih ni sebab dia tahu saya akan bagi soalan padu-padu kat dia. Saya jelas sikit ni apa ni Zai. Abang Zai. Ada spinning yang bird nest juga, betul. Tapi itu kita tak panggil bird nest, kita panggil winot. Betul tu. Winot pun kita akan share lagi. Okey, mantap. Okey. Jadi kita balik kepada grup Ultralight Anglers. Sebab apa? Bila grup Ultralight Anglers meletup, geng BC tak boleh terima. Sebab apa? Penggunaan spinning ni dah meletup. Spinning dah jadi high class pula. Dia tak boleh terima BC tu, orang dah tak pandang tau. Jadi fenomena Ultralight telah membantutkan pertumbuhan geng high class BC ni lah. Jadi apa jadi? Kita dalam grup UL tu banyak terjadi perbalahan. Sebab apa? Ultralight ni sebenarnya memang spinning ultralight. Kita biasanya UL spinning kita panggil. Betul. BC ni dibawa masuk untuk dijadikan ultralight. Betul? Jadi, geng-geng BC ni argue macam-macam untuk diterima. Okey, tapi kita tak diterima masa tu. Jadi, mesti Bad ada lalu pengalaman dalam grup tu kan, sampai Bad dikena kecam, Bad kena dipulaukan, Bad kena disisihkan. Jadi, apa pendapat Bad dengan benda yang terjadi ni? Sebab apa? Masa kita dikecam sebagai low class, depa tak pandang kita. Tapi bila kita US spinning ni meletup dan menjadi fenomena satu dunia, dia nak sibuk duduk sebelah kita. Apa pendapat Bad kat itu? Susah tu nak bagi pendapat tu. Tapi tak apa, saya cuba. Okey. Yang saya ingatlah grup Ultralight Anglers ni lama dah. Ya. Lama dah. Masa saya ingat, masa saya join tu, saya masuk tu saya jadi dahsyatnya geng-geng dalam ni. Pakai rod lidi. Nak ikan besar bah orang kata. Ikan selesai ribu. Siapa yang paling kuat racun tu? Itulah yang depan ni lah. Okey, lagi sambung. Dan masa tu memang macam itulah, macam bro cakap tadi, memang masa tu susah nak jumpa orang pakai BC Ultralight lagi masa tu. Ya, betul. Kalau ada pun jarang sangat lah. Yang ada masa tu apa? Dewa Preso. Ya, betul. Kan, tak banyak lah. Tak banyak. Jadi kita fast forward dalam 3-4 tahun lepas tu. Bila ada geng-geng caster ni dah ramai dah dalam grup. Jadi orang pun dah terbuka kan. Dia pun nampak macam brand-brand ni dia ada banyak selection reel untuk ni lah yang drag 3 kilo ke bawah. Ya. Kan macam Shimano ada apa? Shimano Stefano. Ya. Macam Daiwa ada Daiwa Pixie lagi tu. Apa itu? Preso. Ya. Jadi geng-geng tu memang tak ada masalah pun. Cuma kata apa, geng-geng tu rare lah. Mesin tu rare. Bila rare, dia harga masa tu mahal. Memang tinggi. Betul tak? Ya. Jadi mungkin lah orang
dia kaitkan benda mahal ni high class dan brand high class. Okey, jadi spinning ni kita apa senang nak dapat. Walaupun spinning ni kalau kita nak kira macam Stella they will exist ke apa ke, oi mahal daripada BC yang dia orang pakai. Daripada BC. Betul. Kan? Contoh kawan saya tu Haji Caster kan. Caster tu. Program pakai Stella. Stella tu. Dua kan. Tu pun dalam YouTube dah orang komen bukan sekali dua, banyak kali. Abang awak tak pakai BC. Bro, kenapa tak pakai BC? Okay, kita kembali pada topik tadi. Apa ni? Okay, jadi yang kata apa, mungkin lah kita nampak mahal ni dia high class. Inilah up lah sikit. Mungkin lah. Pasal standard dia pakai BC je lah. Bukan sebab barang dia mahal pun, dia orang tak sedar pun sebenarnya ada spinning lagi mahal daripada BC. Betul? Especially dalam game ultralight. Tapi biasanya orang lama-lama ni dia faham, dia tak ketara. Dia tak cakap apa mesti benda ni sebab dia faham benda ni. Okey. Dia tahu. Orang lama geng bat lah. Geng bat lah. Geng bro sama lah. Dalam memancing ni kita pun baru lagi. Okey, jadi bila wujudnya geng-geng apa? Geng-geng kejap ada tiba-tiba error keluar tak tahu apa benda yang duduk nak blok saya ni. Okey, kalau tiba-tiba ter-shutdown minta maaf sebab tak tahu asyik keluar notification macam kena restricted tapi tak tahu sebab apa. Okey, jadi geng BC mula tumbuh dalam grup ultralight disebabkan kita bagi ruang untuk mereka untuk grow. Betul? Jadi dalam pada tumbuh-tumbuh tu macam-macam orang kita jumpa, especially geng-geng otai segera ni. Ingat lagi tak terma otai segera tu? Ingat lagi lah. Kan? Jadi otai segera ni dia tetap berkeras tau. Dia tetap berkeras, dia ni nak main BC sahaja. Sebenarnya kita tak ada apa-apa isu dengan mereka, betul? Kita tak kisah pun pakai BC ke, pakai spinning ke, apa ke. Tapi kita cuma rasa galat kenapa nak pandang rendah dengan kaki spinning. Sedangkan harga reel spinning, rod spinning lagi mahal daripada BC ni. Betul? Reel spinning dah tentu dalam kategori UL memang reel spinning lagi mahal daripada BC. Jadi kenapa mereka ada mentaliti macam tu? Okey. Saya memang tunggu soalan ni. Okey, pendapat saya lah. Mungkinlah pemancing yang macam ni dia tak terdedah dengan kemampuan spinning, reel spinning ni. Okey. Jadi bila dia nampak spinning ni lebih kepada bottom, senang nak guna sangat sampai kita tak perlu nak pecah sangat pun pasal spinning ni. Okey. Jadi mungkin dia nampak spinning ni low class. Okey. Jadi dia nampak BC ni lebih mencabar. Ambil masa nak guna. Lepas tu mungkin dia rasa lagi accurate. Okey. Accurate ni saya nak kupas sikit boleh tak? Pasal ni. Okey. Saya tengoklah ramai yang cakap yang mancing lah. Cakap dia guna dua-dua tapi bila dia nak accuracy dia akan pilih BC. Okey. Sedangkan pada pendapat saya accuracy ni, ketepatan kita baling ni tak ada kaitan langsung dengan reel. Pakai BC ke, pakai spinning ke, ataupun fly fishing contohnya. Kan? Okey, jadi accuracy ni dia lebih kepada kita punya skill kita punya ni lah, kebolehan kita tu. Ya, betul. Okey,
Jadi pada saya macam mekanisme real BC ni, dia lebih kepada nak betulkan dan nak lebih kepada mungkin lebih senang kita nak dia lebih cepat. Kita lebih cepat satu lagi, contoh kita overshoot, kita senang nak cover balik. Ni lah pakai thumb ke, pakai bujari kan. Dan dia ada breaking dia apa semua tu. Jadi mungkin dia rasa yang tu accuracy, sedangkan pada saya itu bukan accuracy, yang tu lebih kepada kita nak cover, nak recover balik. Betul tak? Betul. Tepat ni kita baling pop terus sampai. Saya pakai nak thumb ke apa semua. Betul tak? Betul. Okey. Jadi mungkin dia rasa, mungkin dia faham juga macam BC ni lebih senang nak control. Mungkin dia nampak spinning tak boleh buat macam tu. Sedangkan spinning boleh. Ya, betul, spinning boleh. Dia tak tahu dan dia tak didedahkan dengan benda macam tu. Ya, betul. Jadi kelas spinning kena buat lah lepas ni. Jangan gelak lah. Tak apa, biar kena gelak. Dia orang tak tahu yang kita hebat dengan spinning. Okey, jawab dah tu. Boleh, menjawab. Mantap. Barulah nampak dia punya menjawab tu. Okey. Jadi kita cakap okey, spinning pun boleh buat accuracy macam BC. BC memang terbukti dia orang kata accuracy lah, tapi sebenarnya benda ni lebih kepada kebolehan kita untuk menghantar ke target spot. Betul? Jadi kenapa wujud mentaliti yang terlalu mengagungkan Jepun, sedangkan orang-orang kita sendiri sebenarnya lagi hebat daripada orang Jepun? Susah nak jawab tu. Saya memang sengaja bagi soalan susah-susah. Bagi soalan senang sikit. Okey. Yang pertama lah, yang saya sendiri pun dulu macam tu. Saya banyak tengok video dalam Rumah Merah. Tak mana tadi tersebut tu. Dalam Rumah Merah. Masa tu konten dalam Rumah Biru ni pasal casting memang tak banyak. Betul tak kan masa tu? Maksud dia yang konten-konten daripada orang kita lah, daripada orang Malaysia ni kurang. Dalam Rumah Merah, Rumah Biru memang kurang. Jadi kita banyak tengok video daripada luar. Ya, betul. Anglia, Jepun, US. Okay. Jadi bila kita tengok tu, saya pun terikut kat dulu. Sebab tu yang saya boleh masa tu saya ingat lagi yang saya beli mesin Abu Cardinal tu. Terpengaruh tu dengan geng-geng Jepun. Okey. Tapi saya dapat masa tu murah lah, pasal masa tu orang tak tahu. Orang tak tahu. Okey. Jadi pada saya itulah sebab masa itulah keadaan masa tu. Jadi sekarang ni konten dalam TikTok pun dah banyak, dalam Rumah Merah dah banyak, dalam Rumah Biru pun dah banyak. Dan dengan jadi mungkin kita kena tunggu sikit kot untuk orang kata kita punya angler ni. Dia nampak orang Malaysia ni pun hebat juga, dia akan nampak macam tu. Dan saya tak nafikan juga lah, macam contohnya ada orang buat kelas mancing dalam Rumah Biru. Pada saya yang tu pun membantu. Benda positif saya ambil positif, benda tu membantu. Walaupun mungkin ada yang tak setuju, cakap alah mancing ni belajar free je, tengok dalam Rumah Merah. Free, buat apa nak bayar? Kan? Tapi kita kena kira kot effort orang tu, usaha orang tu dia nak buat benda tu. Ya, betul. Betul. Jadi saya ambil masa sikit, mungkin dalam 3-4 tahun saya pun tak tahu. Tapi mungkin bukan generasi kita ni, mungkin generasi bawah kita, anak-anak kita nanti. Mungkin dia akan nampak ayah aku dulu, pakcik-pakcik aku dulu hebat. Kan. Bolehlah sengih panjang lebar sikit kan. Okey, ada bro Adrenaline ni cakap, dia kata ketepatan balingan bila boleh diasah, bukan sebab BC atau spinning tu. Betul apa yang dia cakap. Lepas tu ada satu soalan daripada Ramli Ghani. Okey, ni cikgu buat jawab lah. Balingan spinning dengan BC, arah target mana lebih senang?
arah target mana. Maksud Ya. dia cara kita cast tu. Ya, arah target mana lagi senang? Okey. Mungkin lah itu maksud dia. Okey. Ramli Ghani ni member saya ni, best friend ni. Okey. Okey, bagi juga soalan tu. Pada saya lah, yang asas kalau ikut overhead cast, maksud dia overhead. Aha. Okey. Tapi biasanya kalau macam orang yang baru guna BC, bila dia overhead, dia mesti jadi bihun. Ya. Jadi solution dia mereka akan buat set cast. Ya, betul. Dia nak kurangkan bihun tu. Ya, betul. Okey. Sebab apa? Yang saya pun jadi macam ni juga dulu. Ya. Yang pertama sebab road tu terlalu keras. Tak tahulah pendapat saya lah. Okey. Terlalu keras. Satu lagi dia tak biasa lagi dia nak release thumb tu, ibu jari tu. Ya. So, jadi mungkin setengah orang dia selesa kalau pakai BC dia lebih suka set cast. Elakkan ni lah birdnest. Ya. Kalau pakai spinning ni balingan kat mana pun, InsyaAllah sampai. Mana pun. Okey. Okey. Harap menjawab. Menjawab. Memang menjawab. Okey, jadi benda ni sebenarnya tak ada kena-mengena pun perbezaan pada setup kita, betul? Benda ni sebenarnya lebih kepada kebolehan kita menangani setup yang kita pakai. Betul? Jadi, kita bila kita mancing sebenarnya apa yang Bat rasa kita kena buat sebelum kita pergi mancing? Setup yang macam mana kita kena beri? BC ke, spinning ke? Dekat mana sebenarnya kita jadikan dia sebagai satu pilihan? Okey. Yang ni kita panggil persediaan lah. Kita nak mancing tu. Okey, yang pertama kita dah tahu kita nak mancing kat mana. Kan? Ya. Kita nak mancing kat mana, kita nak naik boat ke, kita nak duduk atas kelong ke, kita nak trekking dalam hutan ke. Kita dah tahu dah kita punya tempat tu. Jadi saya rasa daripada kawasan kita nak mancing tu, kita dah boleh buat pilihan lah daripada situ. Okey. Contoh saya ambil contoh saya nak trekking masuk hutan. Okey. Kan? Saya nak trekking masuk hutan, dan trekking ni mungkin saya kena ambil 3-4 jam trekking contoh baru sampai spot, baru boleh mancing. Okey. Okey, saya dah tahu. Jadi saya nak pilih road. Contohnya saya ada banyak road one piece, two piece, travel road. Kalau saya pilih one piece road, panjang dia 6 kaki 6 inci, memang saja cari pasal lah. Betul tak? Ya. Kena memang pilihan yang salah tu. Ya. Okay. Kalau saya pilih two piece rod, boleh terima lagi. Tapi saya fikir kalau two piece rod pun saya tak boleh nak sangkut kat bag, saya kena pegang. Ya. Bila pegang ni, pengalaman saya yang tak berapa sangat ni, maksudnya kita dah trekking ni, kalau boleh kita nak tangan kita ni dua-dua free. Free, ya. Senang kita nak pokok ke apa, kena kita nak panjat batu apa semua, senang. Nak pegang ular pun senang kan? Jadi pilihan yang paling sesuai lah, kalau ada travel road, bawa travel road. Okay, two road. Okay, BC. Kita semua pasal BC ada pasal reel. Okay. Macam dah tahu kan, memang saya lebih pilih ni lah, spinning berbanding BC kalau saya masuk hutan ni, sebab dia macam saya dah cakap tadi, nak kurangkan sakit kepala. Sakit kepala sebab saya tak mau nak fikir lagi sebaling tu sangkut pokok ke, abang buat nest ke apa ke. Susah. Ya. Jadi jadi Bat buat pemilihan tu berdasarkan target spot yang Bat nak pergilah. Jadi okey, apa lagi Bat nak tambah selain daripada apa yang kita dah borakkan ni? Itulah, saya rasa ramai yang salah faham pasal BC dengan spinning ni. Kadang-kadang benda tu tak ada kaitan pun dengan jenis reel. Tapi dia ingat BC dia boleh buat tu. Contoh tadi saya dah sentuh pasal accuracy. Ya. Satu lagi inilah
Saya tak tahu siapa sebut. Tapi saya pernah jumpa, nak kata kawan lah, kawan. Dia kata, cikgu pakai spinning ni boleh ke buat skipping? Saya tunjuk depan dia buat skipping. Jadi benda ni ramai sebenarnya menganggap BC ni boleh dia jadi hebat lah bila dia guna BC. Boleh buat macam-macam. Boleh buat macam-macam. Kita tak deny tu, kita tak deny. Dia memang hebat, betul. Tapi dia orang berbanding dengan BC, especially dengan penggunaan umpan yang kecil. Betul. Jadi ini yang kita nak terangkan. Sebenarnya tak ada pun istilah spinning low class, BC high class atau BC low class, spinning high class. Betul tak betul? Betul. Tak ada isu langsung. Okey. Tak ada isu langsung sebenarnya. Okey. Sebelum tu, terima kasih pada semua yang masuk ni dan yang pada sempat kalau tak sempat nak menjawab salam, tak sempat nak menjawab soalan tu, minta maaf. Kita akan cuba sebaik yang boleh untuk menjawab soalan. Sebab apa? Kita bila perbincangan ni susah nak tengok skrin. Jadi kalau boleh ulang balik soalan-soalan tu dan kita akan cuba menjawablah. Dan kalau boleh tujukan soalan tu pada Bat. Sebab apa? Bat memang hari ni tetamu kita yang akan menjawab pertanyaan spinning low class, BC high class ni. Okey. Jadi Bat, selain benda-benda yang kita dah share, kita dah borak, kita dah dengar ni, dan kita dah dah bincangkan ni, apa lagi sebenarnya yang Bat simpan tadi kata, okey nanti kita nak bercakap. Apa benda yang Bat nak bercakap tu? Okey, saya nak share ni lah saya punya cara kot, tapi bukan saya yang buat benda ni. Saya nak guna wrist spinning. Okey, saya quote sikit lah. Okey, ni ada saya foto setiap ni. Nampak tak? Okey. Ya. Okey, buku ni nama dia The Modern Science of Spin Fishing. Ya. Penulis dia Ernest Sinclair. Betul. Okey, buku ni dia punya penulis ni tulis tahun 1961. Ya. Okey. Jadi dalam buku ni banyak benda lah saya belajar pasal spinning. Dan buku ni lah yang kata apa? Ubah pandangan saya dekat wrist spinning ni. Okey, apa yang buat ubah tu? Okey, yang pertama cara saya guna wrist spinning. Okey. Contohlah. Okey, ni wrist spinning. Okey. Yang dalam buku tu tulis, dia kongsi. Okey, cara pegang. Untuk casting, kalau bukanlah untuk fight ikan ke apa, tapi untuk casting, cara pegang yang paling praktikal. Saya ambil perkataan praktikal. 2 jari atas, 2 jari di bawah. Macam ni. Okey. Ada setengah orang dia selesa macam ni. Ya, betul. Ada setengah tu macam ni. Ya, betul. Tapi ada setengah orang masa tengah fight ikan ikutlah nak pegang macam mana pun, tapi masa nak cast macam top pun ada. Okey. Ada macam-macam lah. Okey. Cast macam ni. Sebab dia kuat punya, ready. Okey, sebab orang tu. Okey. Senang kita nak thumb. Okey. Ya. Kalau kita satu jari kat atas susah. Kalau orang yang jari pendek tu macam mana, Bat? Jari pendek tu jari kontak, tapi kita cakap ni pasal guna setup ultralight. Biasanya reel ultralight ni memang kecil lah. Ya. Memang sampai lagi tu. Kalau ada yang kontak tu, apa yang dia boleh buat? Mungkin dia tak tahu, mungkin dia nak naikkan ketiga ni. Mungkin. Okey. Tapi yang kalau jari saya pun tak besar pun, biasa je normal. Okey. Senang kita nak macam ni. Okey. Ni yang pertama. Pegang macam ni. Cara pegang. Saya buah lah. Okey, 2 jari macam ni lah. Okey. Jadi 2 jari depan, 1 jari tu untuk kontrol dia lah, betul? Ya, betul. Okey. Apa tujuan kontrol tu? Yang pertama, kita senang nak kutip tali ni untuk kita nak buka bail. Okey. Nombor 2, kita cast. Kita cast. Cast pun saya akan kongsi satu benda yang ramai mungkin dia tak nampak benda ni. Betul. Okey, teruskan. Saya share.
Okay, sinilah kita panggil line control untuk spinning. Ya. Harap nampak Nampak? Boleh. Okay. Bila kita lepas tali, kita kas. Okay, nampak? Ya. Jari saya akan Kontrol tali tu. ni saya akan letak dekat atas Spool. atas spool ni. Ya. Yang inilah saya punya kata apa braking punya mekanisme brake saya lah. Itu kira macam tamping dekat BC lah. Betul. Okey. Setengah orang je tak buat macam ni. Setengah orang bila dia baling, dia pakai tangan satu lagi. Ya, dia kontrol satu lagi. Sama juga. Tak ada masalah braking juga tu. Ikut keselesaan masing-masing lah. Ya. Cuma kalau pakai jari telunjuk ni ada kelebihannya, saya tunjuk. Okey. Okay. Kawal balik. Okey. Kau nak dengar bunyi drag sekali lagi? Okey, continue. Okey. Satu lagi, bila kita kas, okeylah, kelebihan BC dia boleh control speed dia punya gewang tu terbang lah. Ya. Macam slow sikit. Okey. Spinning pun boleh. Kita panggil line feathering, maksud dia bila kita baling tu kita letak jari kat atas ni. Ya, betul. Bila kita letak sini, kita tak letak sini lagi. Kita letak sini dulu. Kita letak dekat tali. Akan langgar sini dia akan slow. Ya. Slow down. Jadi letak dekat sini tu maksudnya jari tu sentuh tali, betul? Betul. Okey. Sentuh tali tu. Jadi macam nak bagi gewang kita tu slow sikit sampai. Ya. Kita control speed gewang tu pergi ke arah spot yang kita nak tu lah. Betul. Okey. Kelebihan, contoh kita dah baling, kita dah kas, stop sini. Kan? Ya. Selain daripada kita boleh stop kita punya gewang dekat tempat target zone tu, Okey. macam saya buat macam ni, ada kelebihan yang lain. Ada contohnya, satu, sekarang ni tali kita dah tegang. Ya. Betul. Bila tali dah tegang, bukan kebiasaannya, macam contoh mungkin jarang lah, tapi selalu juga jadi. Okey. Dekat jeram, gewang jatuh je dekat ayak, ikan terus sambar. Ikan terus sambar, betul. Kan? Ya. Bayangkan kalau saya baling macam ni, saya tak buat line control, ikan Lucut. sambar gewang. Boleh lucut atau tak kenal. Saya tak boleh set hook. Betul Ya, tak? betul. Ya. Kelebihan BC, dia boleh thumb, dia boleh set hook. Walaupun dia tak naik lagi dia punya tambah tu. Ya, betul. Jadi bila saya buat macam ni, saya boleh set hook. Saya boleh tarik ni. Ya, betul. Dan banyak kali saya dapat nasib baik lah dapat ikan, saya boleh set hook sebab saya buat macam ni. Ni tengok bell arm tak tutup lagi. Ya. Itu satu. Maksudnya tali tegang. Okey. Yang kedua, bila kita buat macam ni, tali kita ni kalau kita tak buat macam ni, tali ni akan ikut angin. Ya, betul. Jadi bila ikut angin, bila kita tutup, kita nak kena karau dulu 2-3 kali baru tali tu akan tegang. Ya, betul. Silap sangkut pokok. Betul. Sangkut pokok, sangkut dekat rebor kayu apa semua tu. Ya, betul. Tu. Okay. Dan yang satu lagi, pasal tadi ada Abang Zai cakap pasal itulah bird nest BC. Pasal lebih kepada ni lah, wind knot. Bila pakai spinning ni, biasalah saya pun pernah jadi bila pakai tali halus ni, tali yang dalam akan ikut keluar sekali. Ya, betul. Saya sekarang alhamdulillah tak jadi dah macam tu. Sebab apa tak jadi dah tu? Sebab apa tak jadi? Bila saya kas, saya buat macam ni, saya tarik, nampak tali tegang. Sentiasa tegang dalam spool. Jadi bila saya karau, tali akan sentiasa tegang. Ya, betul. Dia tak ada slack line. Dia tak ada tali yang slack line. Ya. Slack line tu yang punca tu. Ya, betul. Bukan punca utama lah, banyak lagi punca lain. Contohnya kita pakai spinner, pakai spool yang jenis pusing ke apa, tali akan jadi berpintal. Itu pun salah satu punca juga. Tapi yang kita nak cerita ni pasal ni. Yang ni lah kita biar macam ni kan. Lepas tu kita terus karau. Ya. Dalam ni ada slack line. Betul. Bila kita baling, benda tu lah yang punca yang akan keluar tali belah dalam. Tali tu melekat dah, mungkin dah berpintal antara satu sama lain lah. Betul.
Saya pernah dulu masa awal mancing dulu, habis 1 spool tali. Settle benda tu. Settle benda tu Ya. Lepas saya buat macam line control kan. Settle lah masalah tu. Settle masalah, alhamdulillah. Itu untuk orang yang jari panjang lah. Sebab apa? Saya pernah jumpa orang tak sampai jari dia pakai spinning UL. Ya. Okey. Kita dah ada 39 mata memandang. Kalau boleh tap screen, share post, share live ni kat Rumah Biru, Rumah Merah, segala rumah yang boleh. Dan waktu semua jangan lupa tap screen. Lagi banyak tap screen, lagi ramai orang masuk. Dan tolong tag kawan-kawan lain sekali. Join kita. Kalau ada soalan, tanya. Sebab apa? Kita boleh menjawab balik. Okey, Bat. Continue pula. Dengan BC pula. Okey, ni BC. Aha. Okey. Satu lagi mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. BC saya guna kayuh kanan. Okey. Walaupun saya bukan kidal lah, tapi saya kayuh kanan. Okey. Bukan apa pun, saya lagi selesa guna macam ni. Okey, contoh kita pakai BC. Kita nak overhead cast macam ni. Kita tak pegang macam ni kan? Ya, betul. Kita buat macam ni. Betul. Kan? Kita nak overhead cast macam ni. Aha. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab nak bagi movement kita punya pergelangan tangan ni lagi selesa. Betul tak? Ya. Kan? Betul. Kalau kita buat macam ni, sakit ni. Ya, betul, sakit. Kan? Ya. Jaranglah buat macam ni, melainkan dia buat macam ni terus. Ya, betul. Tapi biasanya kebanyakanlah dia akan buat macam ni kalau dia nak overhead cast. Ya. Tapi yang saya pelik, bila mereka guna spinning, ni memang idola, saya tak mau sebut lah, lagi saya kena kecam lah, idola Jepun pun. Bila dia pakai spinning, dia nak cast, kan, dia buat macam ni juga. Dia buat macam ni. Saya tak buat macam ni. Saya buat macam ni, saya sengitkan sikit macam ni. Nampak lagi smooth, saya boleh baling tu. Ya, betul. Okey, nampak? Ya. Bagi sengit sikit tak ada masalah pun. Ya, betul. Okey, buat pusing balik, tunjuk kat dia orang. Okey. Ni biasa. Ya, itu cara biasa. Cara biasa. Tangan akan sakit bila guna cara macam tu. Betul. Bagi sengit sikit dah. Ya. Ya, jadi jadi bila sengit sikit, jari telunjuk kita tu sebenarnya sampai dekat tali, betul? Betul. Kita buat macam ni je. Nampak? Ni ya. Sengit sikit je macam ni. Ya. Ubah macam tu je. Okey, mantap. Okey. Jadi bila kita dah ubah benda ni, bukan saya kata memang ambil masa sikit, sebab saya dulu pernah agak saya share dengan member. Benda ni dia kata, alah leceh nak pakai BC senang ni. Padahal benda tu nak bagi biasa, alah tak lama pun. Kalau selalu dah pergi mancing ni 3-4 hari kan mungkin dah biasa lah. Ya, betul. Okay. Betul. Bila kita dah buat macam tu, barulah pada saya lah kita boleh unlock. Saya guna kata unlock kita unlock yang saya panggil snap casting. Tapi snap casting susah nak tunjuk dalam ni. Okey, tak apa. Mungkin orang boleh faham nanti. Snap casting ni, contoh yang saya boleh sebut biasa kita bila kita nak cast tu, kita tarik rod ke belakang. Ya. Kita akan tunggu rod jadi U. Ya, betul. Betul. Kita tolak ke depan. Ya. Okay. Kalau snap casting ni, kita guna tip ke belakang, lepas tu sebelum jadi U, kita sentak tu ke depan. Ya. Dia punya action rod tu akan jadi huruf S. Okey, faham. Saya faham, Bat. Mungkin dia orang akan mengalami kesukaran lah. Okey, saya explain apa Bat yang cuba cakap. Apa yang dia cuba buat, apa yang dia akan buat dengan snap fishing ni, dia akan guna momentum gewang dengan tip sahaja. Betul. Dengan posisi depan macam ni. Tap, dia buat macam tu. Itu snap casting. Jadi apa yang Bat cuba terangkan ialah dia akan guna tip, guna momentum gewang sedikit apa saja, snap macam tu je. Jadi gewang akan pergi. Kita tak angkat macam tu. Yang kebiasaan kita akan buat macam ni. Okey, continue Bat. Okay.
Dan snap casting tadi, Mhm. salah satu benda yang mungkin saya tak cakap lagi. Tapi kalau buat dekat BC, Aha. Memang? memang best. Okey. Kenapa tu? Sebab dia laju. Okey. Dia snap tu laju. Ya. Yeah. Jadi spool tu akan pusing laju dah biasa, tapi tak ni saya dah try lah. Tak tahulah kalau mungkin BC yang advance ke apa, saya tak tahulah. Tapi yang saya memang tak lepas. Okey, ni ada satu soalan daripada Miol. Snap casting macam frontal cast ke? Frontal cast ni nak kata macam overhead cast kan? Frontal cast sebenarnya cast depan lah sebenarnya. Masa overhead cast. Dia macam lebih kepada ni lah. Snap casting ni, kalau orang tengok, dia macam rod tu tak gerak banyak pun. Dia sikit je. Tapi gewang pergi jauh. Ya betul. Macam kita merotan budak. Tak. Orang panggil apa, nak apa, cemeti tu nak crack the whip. Macam tu. Ya betul. Okey, rasanya nanti Bat kena buat satu video untuk up lah benda ni. Kan? Tu satu benda yang saya kata tadi apa, BC tak boleh buat. Aha. Kalau BC boleh buat, dahsyat lah. Ya. Cuba buat tengok. Cuba buat dulu apa yang saya kata tu. Maksud dia masa angkat rod tu, jangan tunggu saya jadi U. Sebelum jadi U, kita sentak ke depan, kita snap ke depan. Ya. Okey. Yang kedua, yang apa yang BC tak boleh buat. Okey. Dia suka ni. Bila spinning BC tak boleh buat tu, dia rasa bahagia. Sebab apa? Dia dapat buktikan benda ni apa yang dia kena kecam dulu, dia dapat buktikan benda tu adalah salah. Jadi kita bukan nak mempertikaikan, kita cuma nak cakap spinning mampu. Okey, carry on, Bat. Saya nak lepas ni, siapa tengok video ni, kalau dia ada skill spinning saja, dia boleh rasa bangga. Dia rasa tak payah beli dah PC. Yang ni pun dah cukup. Yang kedua, saya rasa bro pun dah tahu benda ni. Kita panggil line tap. Ya, line tap. Okey. Line tap. Contoh kita dah cast, okey. Baik. Okey. Contoh kita pakai top water lure, gewang top water. Jari ni letak dekat sini. Nampak? Bila kita karau, line Kan langgar kali tu. Sentuh dengan kita punya jari telunjuk. Ya, betul. Dia tak boleh tunjuk tip. Tapi kalau tunjuk tip, dia akan jadi macam ni. Ya. Dan bila jadi macam ni, action gewang pun dia akan jadi gedik lah. Ya, dia akan gedik. Dia akan ada aksi dia. Ya. Tanpa kita perlu jerk rod. Ya, tanpa kita perlu melengurkan pergelangan tangan kita. Kita bagi lenguh tangan je. Ya. Kita buat macam ni. Macam ni je. Ya, betul. Tak percaya, cuba try. Okey, mantap. Itu tip yang mantap. Lepas ni semua kaki spinning akan mencuba benda tu, Bat. Sebab benda tu sebenarnya memudahkan untuk kaki spinning, betul tak? Dan saya memang yakin BC tak boleh buat. Yalah. BC tak boleh buat tu. Kecuali dia letak jari dia depan tu lah. Contoh kalau nak buat kan. Nak buat nak buat macam mana? Nak buat macam mana letak jari sini? Letak jari tu. Jadi mungkin dia ada satu lagi jari yang dia boleh keluarkan terus macam tu lah. Tak jadi. Itulah. Mantap. Saya rasa tak tahulah, mungkin ada yang tak dah tahu benda ni. Sebab sebelum ni saya pernah share benda ni lama dah. Ya. Lama lu pernah share, betul. Tapi saya yakin ramai yang tak tahu sebenarnya ni. Betul, memang ramai tak tahu. Okey, continue buat. Nombor 3. Nombor 3. 3. Dah 2 lah. 2 je. Okey. Okey, jadi kita dah berkongsi pasal spinning low class, BC low class, apa spinning boleh buat, apa BC tak boleh buat, apa BC boleh buat, apa spinning boleh buat. Betul tak betul? Sebenarnya semua masalah ni wujud disebabkan salah faham, terikut-ikut Jepun sangat. Kita sampai tak analyze sebenarnya Jepun pun menggunakan 2 setup dalam waktu mereka mancing. Betul? Bila mancing dia guna
gewang kecil-kecil atau nak main game-game fitness, dia akan guna spinning. Sebab bagi dia tahu spinning ni memudahkan dia. Betul. Jadi, bila kita ada masalah, kita sebenarnya akan ada cari solusi dia. Betul. Jadi Bat, untuk generasi akan datang ni, kita tak nak generasi yang macam kita, zaman kita tu dipengaruhi Jepun sangat. Kita nak generasi akan datang ni terpengaruh dengan ilmu kita juga, rakyat tempatan ni. Betul? Jadi, apa solusi yang Bat boleh fikirkan untuk generasi akan datang ni supaya mereka bangga dengan kita ni? Okay, yang pertamanya pasal Jepun tu. Saya nak share sikit. Sebenarnya Jepun ni dia bukan dia cipta game tu. Dia ambil daripada Eropah, Europe. Belah-belah France, Europe apa semua tu. Ya, betul. Dia bawa ke negara dia. Aha. Dia buat setup untuk setiap jenis dia punya ikan. Ikan ke teknik ke dia buat macam tu. Ya, betul. Okay. Jadi daripada situ dia, orang panggil apa, dia murnikan benda tu, dia improve. Okay. Jadi kita ni terpengaruh dengan benda-benda itu. Terpengaruh dengan benda macam tu. Tapi pada saya lah, kalau terpengaruh benda baik ini, tak ada masalah pun. Ya, betul. Kan? Tak ada masalah. Ya. Okay. Cuma macam tadi pertanyaan bro tadi, Aha. kita nak generasi selepas ni. Ya. Okay. Jadi kata apa, tanggungjawab kita ni lah, kena banyakkan berkongsi. Jangan kedekut ilmu. Ya. Jangan Haji Bakil sangat lah. Jangan apa orang panggil, tak mau ajar orang lah. Bila orang tanya tu tak mau nak jawab. Ya. Apa yang saya perhati badan, generasi yang masa kita ni sebenarnya terlalu kedekut dengan ilmu. Yang saya perasan, dia orang hebat, okey, tapi dia orang terlalu kedekut ilmu untuk mengajar budak-budak zaman sekarang ni. Jadi apa terjadi, budak-budak zaman sekarang ni dia hilang arah tu. So apa yang dia nampak, dia tengok Jepun lah. Betul. Jadi macam mana nak atasi masalah ni sebenarnya, Bat? Okey. Pada saya masalah masalah tu mungkin yang saya nampak sebelum ni lah. Mungkin 4-5 tahun lepas, 3-4 tahun lepas. Sekarang ni pendapat saya dah kurang benda ni. Okey. Sebab kita sekarang ni dah banyak, ni lah geng-geng dia ni banyak jadi content creator. Kan, geng-geng rumah merah, rumah biru, TikTok. Okay. Jadi mereka ni pun banyak share. Banyak buat konten. Ya. Betul. Jadi tak macam dulu lah. Macam dulu. Jadi macam saya cakap tadi, saya percayalah, saya ambil positif. Benda ni mungkin ambil masa sikit. Mungkin 4-5 tahun lagi ke. Tunggu yang generasi yang kita tengah didik sekarang ni, indirectly ataupun secara ni lah. Lagi 4-5 tahun lagi. Mungkin kita nampak. Mungkin lah saya nampak macam tu. Okey, tadi Bat dah cakap orang Jepun ni sebenarnya bukan depa yang create, depa lebih pada ikut apa yang US, lepas tu dia improvise saja, betul? Okey. Pada pendapat saya lah Bat kan, sebenarnya kita ni terperasan sangat macam Jepun. Tapi sebenarnya game kita lebih kepada US style. Sebab kita kasar. Kita jenis yang main ikan-ikan yang bergigi. Banyak ikan yang bergigi, betul? Jadi kita ni sebenarnya lebih kepada US style punya fishing. Tapi peliknya depa ni, dia orang ni terpengaruh dengan Jepun lebih dah sampai ambil ilmu tu dan menyebarkan dengan cara yang tak betul lah. Cara tak betul tu saya rasa tak kot. Mungkin menyebarkan dia dengan niat dia orang rasa benda tu betul. Itu ayat dia. Sebab tu dia orang terpengaruh sampai kata BC ni lagi hebat, sampai spinning dipandang rendah. Sedangkan Jepun sendiri yang hebat-hebat dalam dunia ni sentiasa pergi mancing dengan dua setup yang berbeza. Betul? Jadi masalah depa ni sebenarnya apa, Bat? Apa solusi yang sebenarnya kita boleh bagi ke orang-orang yang macam ni? Memang soalan Bat ni padu-padu lah, Bat. Betul lah.
Tapi itulah macam lebih kurang lah macam jawapan saya tadi. Aha. Okay, maksud dia mungkin ada segelintir angler. Aha. Dia tak terdedah dengan benda-benda yang kita tengah cakap ni. Ya, betul. Okay. Setuju. Jadi mungkin tak, macam saya cakap tadi lah, tak ramai orang bersembang pasal spinning. Aha. Dan tak ada lagi orang buat kelas pakai spinning. Okey, demi masa depan, apa yang Bro Bat sarankan? Okey, yang saya sarankan macam ni lah, macam program yang berbuat sekarang ni, Lastcast kan. Aha. Teruskan. Okey. Memang saya rasa memang bagus lah. Okey. Jadi inilah kita punya angler. Kita buka lah minda dia tu. Minda depa tu. Okey. Mantap, Bat. Itu satu. Lepas tu ni lah, tanggungjawab ni lah, semua angler sekarang ni pun ramai yang jadi content creator. Okey. Sama ada secara ni lah orang kata apa, profesional ataupun suka-suka lah. Aha. Rumah merah ke, rumah biru ke, rumah hijau ke, ada rumah hijau. Okey. Akan lagi konten-konten yang kata apa, berilmiah. Ya, betul. Bukannya konten-konten yang mengarut lah. Ya, kurangkan konten mengarut. Tapi Alhamdulillah lah, saya nampak geng-geng mancing ni, biasa kalau buat konten mancing ni, pasal mancing lah, tak ada lah pasal nampak sangat kan. Alhamdulillah lah pasal tu. Ya, betul. Banyakkan lagi. Maksud dia, contohnya mungkin lah pendapat saya kalau nak improve lagi, mungkin boleh pergi lagi detail. Ya. Contohnya pergi mancing loban. Contohnya terangkan pelampung dia macam mana, setup dia macam mana. Ya. Biasanya orang cerita, okay, pergi kalau mancing pakai umpan ni, okay, dapat ikan. Tunjuk dah settle. Okay, jadi proses dia. betul. Jadi mungkin boleh cerita lebih lanjut lagi lah. Ramai yang tak tahu faktor ayat pasang surut memang mempengaruhi, paling kritikal lah ni. Nak dapat ikan atau nak ni lah, kumpau atau tak kumpau. Ya. Kan? Setuju tak? Ya, setuju. Kalau mancing dekat ni lah, dekat pesisir pantai. Ya. Benda macam tu. Kalau mancing dekat jeram ni pun ada juga, maksudnya kena tengok cuaca. Ya. Hujan ke tak? Ya, betul. Suhu ayak pun main peranan. Benda-benda macam tu. Cerita benda-benda macam tu. Okey. Macam ayak keruh ni kita nak pakai color apa? Ayak sejuk ni kita nak target belah mana? Ataupun kita tak payah mancing terus. Contoh lah kan. Sebab benda-benda macam ni lah, maklumat macam ni lah kita nak, orang kata apa, nak elok orang yang buang masa. Ya, betul. Tuh kan? Ya. Okey, itu je. Okey. Kita dah bincang pasal solusi. Nak tak nak ada sedikit solusi yang Cikgu Bat bagi ni lah. Okey, sekarang kita akan masuk segmen riak. Ni antara segmen yang saya paling suka lah. Okey, sebelum kita masuk segmen riak, okey, saya minta kita ada 31 mata memandang. Tolong tag screen, share post ni kat rumah biru, rumah hijau, rumah merah. Ajak kawan-kawan masuk, dan kalau boleh tag screen tu, kita dah cecah 50k paling kurang, dapat 100k. Mantap. Okey. Jadi Bat, segmen riak ni adalah satu segmen yang saya buat, saya rasa sebab saya rasa benda tu menarik lah untuk kita riakkan sesuatu benda yang orang lain tak tahu. Tapi dalam waktu yang sama, saya pun berharap penonton kita ni pun nak juga riak. Sebab kita nak tengok dia orang riak juga. Betul tak? Betul. Kita manusia ni tak lari daripada menjadi riak. Tapi tahap riak kita kadang-kadang adalah di apa? Ada batasnya. Sebab apa? Kadang-kadang kita riak untuk suka-suka je. Betul. Meracunnya. Ya, lebih pada meracun, lebih pada nak ketawa ramai-ramai. Betul? Betul. Jadi Bat, apa benda Bat boleh riakkan yang Bat rasa penonton akan rasa hampir betul Cikgu Bat ni, macam tu? Nak kata ni lah, apa contoh
Ah, Ni bukan casting lah, ni kita panggil apa? Kalau saya turun, saya memang minat mancingkan tamuk ni ke loban ni. okey. Ni ramai ni dalam ni ya, jangan nak marah. Kaki loban dah ni. Ha. Okay, kalau geng-geng sekolah saya tu kan, ikan dah masuk. Saya dah bagi tahu dah, ikan dah masuk ni, besar ni. Ah. Macam mana ikan tak nampak pun. Tepuk saya strike. Lepas tu? Ataupun dia ni apa duduk sebelah saya ni, umpan yang sama, setup yang sama. Nak ikan. Jadi nak kata Bat ni bawa tuan dia orang tu sway lah. Dah bukan macam tu. Okey. Tapi itulah ada sebab. Saya nampak ikan sebab saya pakai spek polarized. Okey. Saya pesan banyak kali dah pergi mengai bawa polarized. Depa ni tegak. Pakai. Degil lah semua ni. Tegak. Bukan mahal pun. Kedekut benar ni. Baru kita nampak ikan tu duk suap roti kat mulut tau. Jadi itu adalah benda Bat yang nak gerakkan cikgu yang ada yang ikut Bat selalu ni lah. Lepas tu kalau silang tali kan, kita nampak ikan tu nak makan roti kawan kita kan. Kita nampak. Kita sailang lah. Sailang. Tak pada dia. Sailang. Jadi macam Bro Ikram cakap, sekilas air di lautan, ku tahu jantan betina. Pakai polarized. Jangan ni kita apa kawan-kawan dalam ni yang melawak. Mak Kia cakap dia je kata kat aku lah tu katanya. Cikgu Bat memang riak, tambah lagi bila strike loban dia kata. Polarized punya pasal. Okey. Kita banyak segmen dalam waktu tu pun kita campur-campur segmen lah. Jadi, kadang pada penonton-penonton yang ada ni, okey, ini peluang korang ya. Peluang korang untuk bertanya soalan dekat Cikgu Bat dengan berlandaskan topik. Tapi kalau nak luar topik pun boleh. Sebab apa? Tadi Pak Din ada nak tanya soalan. Pak Din kalau nak tanya soalan, boleh tanya soalan kat Cikgu Bat pasal spinner tu Okey, jadi kita masuk satu segmen ni, kita panggil segmen nasihat lah. Okey, untuk Bat lah kan. Kau ada pendapat Bat lah Apa nasihat yang Bat boleh bagi pada pemancing-pemancing yang tengah tengok kita live ni dan pada pemancing yang bakal tengok rakaman yang akan diupload dekat Rumah Merah nanti? Okey. Nasihat. Okey, sebelum tu Bat. Nek Muhammad Fahmi ada tanya, spinning saya buat lidah 2 jengkal bolehkah? Dia tanya 2 kali dah soalan ni. Okey, spinning Aha. Spinning pendapat saya tak kisah panjang mana pun. Cuma pastikan kata ikatan tu jangan besar sangat, sebab kalau ada setengah reel ultralight dia pakai micro guide. Jadi mungkin dia pakai panjang, mungkin dia rasa sangkut kot pada saya lah. Ya betul. Okey, soalan kedua daripada Miol. Dia cakap macam mana Cikgu Bat boleh terfikir untuk buat gewang? Okey, tadi pun dah ada jawab tadi. Nak buat gewang tu sebab saya nak support hobi saya mengai. Okey, mantap. Saya nak support hobi mengai ni. Okey. Neis tanya, Chen, Pokmu racun US sampai lupa pakai BC macam mana? Memang akan lupa lah. Okey. Jim Motoki Morata dia tanya, Cikgu handmade Leo berdasarkan kriteria macam mana? Contoh spoon banyak saiz dan rupa yang berbeza. Jim Morata, takut je. Dia tanya tu, berdasarkan kriteria apa? Okey, yang pertama saya rasa benda ni pun Bro Kanician lagi expert. Okey, biasanya kita akan tengok kita punya target ikan tu kan. Target ikan tu. Contoh sebelum ni masa saya kat Johor, masa tu game saya ikan haruan dengan ikan bulan. Ya. Jadi saya buat yang produk saya yang first tu rubber jig. Jig, tarpon jig, apa ni, spinnerbait. Bukan spinnerbait. Spinnerbait, lepas tu chatterbait. Banyak lebih pada untuk game-game ikan macam tu lah. Ya, betul. Okay. Jadi kriteria saya buat tu, contoh yang saya target lah untuk ikan haruan. Jadi ikan haruan ni kita tahu dia ada yang besar, tapi saya target adalah kita, tapi dia takkan besar macam ikan toman lah. Ya, betul. Jadi size yang saya buat tu
bukan nak kata agak-agak tu, mungkin agak-agak kot. Berdasarkan ilmu yang ada lah. Ya. Okey, soalan daripada Cakup. Dia kata cikgu suka upstream ke downstream? Okey, upstream ke downstream? Okey, tentulah upstream. Okey, mantap. Okey, soalan daripada Adrenaline. Cikgu, boleh kongsi setup UL untuk menebing dan tengah laut? Tengah laut ni kadang diet dia nak ikan kecil je. Okey, ni member ni Awang. Awang Spana. Okey. Contoh main tengah laut. Contohnya kalau pergi Unjam, Penang kan. Kalau kata Unjam ni memang laut dalam lah. Kita tengok ayat laut tu bukan kala biru dah, kala hitam. Ya, betul. Okey, jadi tapi bukan kita nak target bottom. Kita nak target ikan pelaging lah. Ya, betul. Okay. Kita nak target ikan apa, cencaru ke, bodito ke, talang ke, ikan GT kot kalau ada kan. Tenggiri. Okay. Jadi kalau nak pakai tali ultralight, okey, tak ada masalah. Okey, tapi itulah reel spinning ni kalau tambah yang shallow spool, tali tak boleh buah banyak. Okey. Normal lah kan, memang normal lah. Ya. Yang shallow spool ni biasanya memang kegunaan dia untuk kita casting kat tebing-tebing ni lah. Ya. Memang yang kecil lah yang kita adalah kita punya target tu. Okay. Betul. Jadi macam ada setengah mesin, contoh kita ambil yang bukan shadow spool. Contohnya kalau Shimano ke Daiwa yang size 1000, size 2000, tapi drag dia tetap kita kata dalam kategori ultralight lah, 3 kilo ke bawah. Okay. Dia punya spu dalam. Okay, jadi spu dalam bolehlah kita isi tali banyak dalam tu. Okay. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah kena nak layan. Yalah. Okey, cikgu ada seorang yang Haziq Amir, dia kata cikgu boleh ajar main loban tak? Itu mungkin geng-geng sendiri ni. Sifu Haziq tu. Okey. DY Masri dia tanya kalau main stream tali benang ke tali tangsi yang sesuai? Okey, pada saya tengok kita punya target. Okey, tengok yang satu lagi, tengok kita punya orang kata apa, kita minat macam mana. Contoh masa saya kat Johor dulu, kalau adalah kawan-kawan Johor dalam ni, ingat saya suka pakai tali mono, tali tangsi. Ya, betul. Untuk main haruan. Sebab apa? Sebab saya nak dia punya ketahanan tangsi ni, sebab saya nak sentak. Okey, haruan ni, bila kata haruan besar ni, bila kita pakai set ultralight ni, haruan ni dia punya dalam mulut belah bahagian atas tu keras, tambah-tambah yang haruan yang saiz 2 kilo ni. Jadi bila kita nak set hook tu, kebiasaannya kalau saya pakai tali tangsi ni dia suka meletup. Okey. Meletup tu mungkin ada orang kata drag ketat sangat kan. Okey, tapi kalau saya set drag tak ketat, hook tu tak tembus. Ya. Tambah kalau kita pakai soft lock yang ada 2 mata tu. Ya, betul. Memang susah. Okey, jadi bila saya pakai tangsi, bila saya set hook, saya set kasar lah. Okey. Orang kata apa, tali tangsi ni dia ada spring. Ya, betul. Jadi spring tu lah nak elakkan tali tu daripada meletup. Okey, spring yang Bad masukkan ni ialah memori Memori, betul. Okey. Jadi itulah cara Bad apalah. Ya. Kalau setup. kita benang pun ada tempat dia juga. Contohnya saya pakai benang ni, kalau saya main bulan, saya takkan pakai tali tangsi. Saya akan pakai benang sebab saya nak detect dia ambil umpan tu. Bukan tu. Ya. Kalau pakai tali tangsi tak rasa. Tak rasa. Ya. Pakai benang memang rasa lah dia ambil tu. Betul. Okey, Bad, continue dengan nasihat yang Bad boleh bagi untuk penonton-penonton kita. Okey, nasihat tu. Nasihat ni siapalah saya nak bagi nasihat kat orang kan. Cikgu. Okey, lebih pada nasihat untuk diri sendirilah dan kawan-kawan lah. Okey, kalau pergi mancing tu, alhamdulillah lah, kebanyakan pemancing yang saya jumpa ni perangai semua alhamdulillah lah, boleh kata okey sangat lah. Tak berkira
Kalau kata sidai kawan-kawan ni, tu biasalah tu. Normal lah. Sampai Abang Zaini kata tak mau pergi ajak mengair dah katanya. Itulah yang tu rajin kat tu. Okey, apa nasihat Bat boleh bagi kat kawan-kawan penonton ni? Okey, yang pertama ni lah, kita respect kawan-kawan ni. Okey, bila kata kita respect ni, dia luas. Contohnya respect kawan ni, contoh kalau kita tak boleh pergi mancing dengan dia, contoh. Kan, kita tak ajak dia. Kalau boleh ni lah nasihat, kita jangan kecil hati. Okey. Mungkin kawan kita tak ajak kita tu ada sebab. Contoh naik boat boleh naik 2 orang. Okey. Kan? Dan orang yang tu pula ajak saya. Kan? Takkan saya nak ajak orang lain. Ya, betul. Contohnya Awi ajak Bat, lepas tu orang lain tak boleh lah nak pergi sama kan. Mungkin ada sebab dia. Abang Zani ni, Tok Wan Zani nak ikut. Dia tak ajak dah. Tahu saya up gambar pegang sekat atas riba. Kan? Kawan panas kat rumah kan. Oh, tak ajak aku noh. Okey. Pada saya tu lah, jangan kecil hati lah. Contoh. Okey. Saya pun tu lah, kadang-kadang saya pun manusia biasa. Kadang-kadang ada orang kenal kawan macam tu, tapi saya kata apa, muhasabah balik diri, saya fikir alah, dia tak ajak aku mungkin ada sebab. Mungkin dah cukup dah cukup korum ke apa ke. Kita tak boleh fikir jadi dah tak mau kawan dengan aku lah. Tentang lah aku tak ada duit ke, aku comot ke apa ke. Tapi Bat ni memang sensitif sikit. Cengeng. Okey Bat, kita masuk segmen promosi ni Bat. Segmen promosi ni saya bagi Bat peluang lah untuk bercerita pasal produk, bercerita pasal aktiviti yang Bat akan buat dalam dari sekarang sampai hujung tahun. Jadi apa yang Bat dah launch, apa yang Bat akan launch dan apa yang Bat akan buat dalam tahun ni? Boleh ni, betul? Boleh. Okey. Yang pertama lah, okey. Semalam saya baru launch saya punya produk terbaru lah daripada Zeriworks, Kilite Microspoon 2.5 gram. Apa nama? Kilite. K-I-L-A-I-T. Apa maksud dia tu? Kilite ni dia, kalau orang utara dia kata benda tu berkilat, dia tak panggil berkilat, dia panggil berkilat. Okey. Teruskan Bat. Okey. Kilite ni satu, dia berkilat, dia ni lah, berkilat lah benda tu, spoon berkilat. Jadi nak lawan silau ni? Takkan datang silau. Okey, teruskan. Gurau. Okey. Lepas tu satu lagi dia laju. Bila kita spoon ni, biasanya game dia laju. Ya. Dia tak macam game pakai spinner. Spinner ni dia slow. Ya betul. Spoon untuk laju. Okey. Yang tu satulah. Okey. Yang kedua, insya-Allah kalau ada rezeki 2 dengan 3 hari bulan Mac tahun ni. Okey, saya dengan tim dan saya akan berkolaborasi dengan geng Wildstream daripada Perak. Okey. Kami akan buka booth dekat KL Fishing Expo. Okey. Dekat Kepong. Ya betul. Okey, jadi kami kongsi booth, insya-Allah kami akan bawalah kami punya produk. Okay, dan saya akan bawa sekali produk kawan-kawan yang lain kat sini. Macam contoh produk pada Awi buat Facebook. Okay. Dah ada lagi beberapa orang kawan yang saya tak kontak lagi. InsyaAllah saya akan bawa tadi. Okay, jadi kalau yang ada berdekatan, bolehlah mai kita kenal-kenal. Kan? Okay. 2 dengan 3 hari bulan 2 dengan 3 bulan. Dan saya akan bawa juga apa ni, Rod, kalau ada yang nak tanya pasal yang kita bincang tadi. Okey, mantap. Kontrol, casting apa semua tu. Okey. Dan kita punya booth akan berhadapan berjiran. Booth Kancha dan Zeriworks dengan Wildstream ni akan berjiran lah. Cuci muka tu kan, nampak tak apa lah. Okey. Apa lagi aktiviti yang Bat akan buat dalam tahun ni? Apa lagi yang event yang mungkin akan buat? InsyaAllah dalam perancangan saya dengan pengerusi NUA ni, Tok Wan Zani dalam ni, Zani Zescaster ni. Okay. Kami tengah bincang nak buat event ultralight gathering
Okay. Yang ketiga, kami dah buat 2 kali tahun 2017 dengan 2018. Okay. 2019 tak ada buat, 2020 kita PKP. Jadi tertangguh sampai sekarang. Jadi plannya bulan berapa tu? Itulah. Plannya nak buat bulan 3 ni, cuti sekolah ni lah, tapi rasanya tak sempat. Ya betul, tak sempat. Saya pun sibuk dengan tadi tu, dengan KL Fishing Expo tu. Ya. Jadi insyaAllah kita akan try lepas raya nanti. Okey, mantap. Ya, Abang Zani ya, Abang Zani ada ni. Jawab sikit. Okey, apa lagi aktiviti ada? Setakat ni yang tu je lah. Okey, kepada semua penonton, kalau berminat dengan produk Cikgu Bat, jangan lupa singgah kepada Huzairi Works Sport Fishing dekat TikTok ni. Tengok dalam store dia, tengok dalam shop dia, akan ada produk terbaru dia. Nak support, jangan support. Kalau nak support produk tempatan. Itu paling penting. Okey Cikgu, sekarang Cikgu, kita dah sampai pengakhir rancangan dah ni. Okey, kita kata kita kalau boleh nak adalah benda-benda manis yang kita nak cakap dengan penonton ni, betul? Jadi apa kata-kata terakhir yang Cikgu Bat boleh bagi pada penonton hari ni berkaitan dengan produk kita? Berkaitan dengan topik perbualan kita. Okey. Yang pertama sekali, terima kasihlah sebab sudi inilah join live ni. Pada semua penonton, terima kasih yang sudi komen apa semua. Terima kasih. Yang kedua, okey. Kalau boleh lepas ni, kalau video ni dah siap dalam rumah merah, dalam rumah biru ke, sama-sama kita share. Ya betul. Kita share balik benda ni. Ya. Sebab apa? Sebab macam saya kata tadi lah, kita nak bagi pendedahan supaya orang tahu kata wrist spinning pun hebat. Ya betul. Tak perlu rasa rendah diri, tak perlu rasa aku tak tera lah, aku tak ada duit nak beli mesin BC, aku tak kerti nak pakai BC, tak payah rasa macam tu. Ya betul. Kalau boleh, sebab saya pernah jumpa kawan macam tu. Dan bila dia pakai BC, dia rasa macam ngesel pula. Tak mau duit kan, buang duit. Ya. Betul lah. Okey, itu je lah. Itulah. Itu saja. Okey. Kepada penonton-penonton podcast Lastcast episod ke-7. Terima kasih pada semuanya. Tapi saya nak bagi conclusion sikit lah. Bagi saya, topik perbualan hari ini berkenaan dengan spinning low class, BC high class. Betul ke? Benda ni sebenarnya tak ada satu pun kebenarannya. Benda ni sebenarnya lebih kepada tujuan kita mancing. Okey, kita kena faham apa tujuan kita mancing. Jadi daripada kita faham tujuan mancing tu, kita akan mula faham setup mana yang sesuai dengan kita. Dari situlah kita buat pemilihan yang betul mengikut tujuan kita. Okey, jadi lepas kita faham tujuan kita, kita akan faham okey, ini fungsinya yang sebenar untuk kita cari ikan tu. Sebab apa? Bila kita dah pilih setup tu, baru kita tahu fungsinya. Kita dah faham fungsinya, sebab tu kita pilih setup tu, betul? Jadi dia dua benda yang hubung kait. Jadi kita kena faham tujuan, kita kena faham fungsi dia. Lepas tu, kita pun kena tahu kesesuaian game yang kita nak pakai ni. Betul? Jadi kita pilih spinning sebab apa? Kita pilih BC sebab apa? Begitu juga dengan pemancing-pemancing hebat daripada negara Jepun, daripada US. Dia orang sentiasa bawa dua setup, satu spinning, satu BC sebab mereka nak sesuaikan dengan game yang dia orang buat ketika memancing tu. Okey, jadi dalam waktu yang sama, benda ni lebih kepada feel masing-masing. Kita jangan mempelekehkan orang yang menggunakan spinning, atau kita jangan mempelekehkan orang yang menggunakan BC juga. Walaupun orang tu menggunakan spinning, main bottom, main apa pun, kita jangan mempelekehkan. Sebab apa? In the end of the day, kita sebenarnya mancing. Kita kena faham apa niat kita mancing. Faham? Jadi kita kena faham tujuan, kita kena tahu fungsi dia, kita kena tahu kesesuaian game, dan kita kena tahu benda ni adalah feel masing-masing. Jadi usahlah kita ada sifat memperkecilkan orang lain, merendahkan orang lain, mengecam orang lain. Benda ni semua sebenarnya tak ada kesudahan.
cukuplah kami dulu lalu benda-benda ni. Cukuplah kami sengsara dengan segala kecaman-kecaman ni. Kita nak didik generasi baru supaya lebih faham apa tujuan mancing, apa fungsi dalam pemilihan setup-setupnya, apa yang mereka kena faham pasal kesesuaian game, dan apa yang mereka kena tahu, iaitu in the end of the day benda ni kepada feel masing-masing semasa mancing. Okey, jadi terima kasih pada Bud kerana sudi menjadi tetamu terhormat saya dalam episod podcast Laskas ke-7. Jadi terima kasih juga pada semua penonton yang datang ni dan yang tak berhenti tap skrin ni. Kita dah capai 47k dah ni. Dan terima kasih juga pada semua yang share, semua yang yang mengajak kawan-kawan, dan semua yang komen-komen, semua yang memberi pendapat, memberi satu idea untuk kita orang keep doing benda ni. Sebelum tu, pastikan follow Kani Cenik dan follow akaun Laskas Media ni. Okey, Laskas Media ni akan jadi platform utama kita untuk podcast di masa akan datang. Kami ada banyak lagi idola-idola yang bakal menemui anda tak lama lagi. Jadi minta juga bantuan. Janganlah semata-mata Cikgu Bud ada sini, masa tu sahaja masuk. Masuklah dalam podcast-podcast yang akan datang. Macam Cikgu Bud cakap tadi, jangan video ni mati dekat sini sahaja. Kami akan upload dekat YT Laskas Media. Dalam tu ada semua video-video episod-episod yang sebelum ni. Kalau boleh share lah. Kalau boleh bagi tahu kawan-kawan, banyak benefitnya sebab mengikuti podcast Laskas ni. Okey. Jadi kita akhiri. Okey, malam ni Bud kita akhiri dengan pantun Bud. Saya nak Bud berpantun. Sebelum tu. Okey, apa tu? Last. Apa dia? Saya nak minta maaf lah dekat kawan-kawan yang pakai BC kalau ada yang tersinggung dengan perkongsian saya tadi. Saya tak ada niat pun. Kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf. Okay, saya sendiri pengguna BC. Ya. Jadi minta maaf lah kalau ada yang tersinggung. Okay, itu je. Okay, jangan risau Bud. Sebab apa? Kita tidak, dalam podcast ni kita tidak mengecam sesiapa. Dalam podcast ni adalah lebih pada perbincangan yang sihat. Kita tak ada pun tunding jari apa-apa. Kita cakap kadang-kadang keras sebab niat kita untuk membetulkan keadaan saja. In the end of the day, conclusion kita ialah kita nak bina satu komuniti yang sihat dan berilmu. Okey, jadi terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi dalam episod 8 minggu depan. Okey, kita dah nak habis season pertama ni. 6 hari lan 3 adalah penghabisan season pertama. Lepas tu mungkin kita akan continue lepas raya. Tapi masa puasa tu pun mungkin saya akan live malam lah. Okey, jadi terima kasih semua. Moga anda semua dimurah rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih hadir. Terima kasih atas segala-galanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Good night. Murah. Saya tak rasa pun pakai dua-dua. Mantap. Nak tanya sikit boleh tak? Okey, apa yang nak tanya tu? Rahman. Tanya. Sementara kita ada sini ni, boleh tanya. Silakan. Apa yang nak tanya tadi tu? Mana tanya apa? Tu tadi ada satu nak tanya tadi. Apa nama dia? Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq. Tanya. Hafiz. KLC apa nak tanya tu? Bob pun nak tanya, Bob. Bob apa nak tanya tu? Selamat malam Sifu, Huzai. Ni Bobman Taman Negara ni. Ya. Saja aja Bob ni kena sebat ni, Bob ni. Okey, jadi tengok Muhammad Syafiq pun diam. Jadi kita akhiri malam ni lah. Selamat malam semua. Terima kasih. Kani Chan ada offer tak? Nak US satu set Mat Kia? Nanti hubungi kita orang kat DM lah. Nanti kita tengok apa yang kita boleh offer lah. Saya pakai BC baling pergi tegak je. Bila kan spinning, gewang melayang ke atas. Itu sebab tak reti nak guna kedua-keduanya dalam waktu yang sama. Jadi separuh orang bila dia guna BC, lepas tu dia akan baling spinning, dia akan cacah marbar. Sebenarnya benda ni lebih kepada praktis lah. Jadi sentiasa praktis dua-dua. InsyaAllah akan okey. Boleh, okey, tu Padin nak tanya. Boleh cerita sikit pasal spoon baru Huzairi? Oh ni Padin, okey. Spoon berat 2.5 gram.
Okay, ada 3 color, gold, chrome dan copper. Memang target untuk ni lah, untuk setup ultralight lah. Kalau pakai BFS mungkin boleh kot. InsyaAllah boleh. Boleh. Okay. Spoon Kerajinik Padu dah pakai, alhamdulillah, terima kasih. Okay, Muhammad Syafiq tadi dapat tak ilmu dia? Next time topik apa bang? Next time tunggu. Minggu depan saya akan apa? Okay guys, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua.